Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara saya sekalian. Dan malam ni mungkin kita kalau sempat tempuh tentang athlete's heart also. Jantung yang dibawa oleh semua atlet kita yang very strong, very orang kata apa, aggressive, marathon runner, cycling 50 km every weekend, training sampai 20-30 km tu. Jadi kita nak kalau berkesempatan, tapi yang lebih penting ialah ramai daripada kita yang kena sama ada masalah gagal jantung atau lemah jantung. Apa bezanya? Ambil nota ni sebab kita boleh bantu kepada mereka yang lemah jantung. Bila lemah jantung ni, sebenarnya supaya you tak confuse, ada beberapa terminologi ataupun nama-nama yang dipakai. Umpamanya setengah orang semudah pakai perkataan bengkak jantung, lepas tu baru jadi lemah jantung, baru lepas tu jadi gagal jantung. Sebenarnya nama-nama ni dia selalunya orang panggil apa, interchangeable, boleh ditukar ganti. Dan ramai orang menggunakan perkataan gagal jantung, dia samakan dengan lemah jantung. Sedikit perbezaan, tetapi kalau pakai nama yang dianggap gagal jantung disamakan dengan lemah jantung, tak apa. Sebab apa? Bila you lemah jantung you akan gagal lah berfungsi seperti sedia kala. Ni bukan soal mati tau. Kalau nak mati habis cerita. Ni yang masih hidup. Apa jadi kepada jantung dan apa jadi pada organ dan bodinya, dan gaya hidupnya macam mana jadi selepas dia lemah jantung dan jantung jadi gagal, ataupun setengah orang kata terus gagal jantung. Yang bengkak jantung tu selalunya kadang-kadang you biasa kena even heart attack. Masa heart attack you kena, kalau you boleh recover, belum lagi dia panggil cardiac arrest. Kalau cardiac arrest maksudnya jantung stop terus. Nak dengar tak cardiac arrest? Maksudnya yang saya cerita semalam tu, yang orang pengsan terus, orang yang berpeluh sejuk gedi sampai tak boleh gerak lagi, dah tak boleh kejut, dia cuma sikit je nafas, dia masih hidup. Itu dia panggil cardiac arrest. Tetapi kalau tak CPR awal-awal, dia arrest terus sampai meninggal. Itu dia panggil cardiac arrest. Jantung berhenti, stop, dan selalunya disebabkan signalnya dah tak sampai. Kalau heart attack bukan signalnya tak sampai, selalunya blood yang tak sampai, oksigen dan nutrien yang tak sampai. Jadi kawasan yang katakan left coronary artery descending yang selalu yang paling kerap berlaku di depan, sebelah kiri turun ke bawah, itu jantung selalu senang kena attack kawasan tu lah. Ramai-ramai kalau kena pun ada satu lagi right coronary artery. Tapi kalau contoh, kalau satu line tu dah terblok ataupun dah terbatas, salurannya dah diblok, maka kawasan yang hujung daripada pembuluh darah tu yang disupply-nya tu jadi terbakar. Terbakar maksudnya jantung masih bergerak tetapi kawasan tu dah terbakar. Itu yang sakit, yang jadi lemah, tak sama lagi dah dia punya contraction macam zaman-zaman dulu. Faham tak? Okey. So zaman dulu pula maksudnya sebelum you sakit tu lah. Jadi kalau you faham macam tu, jantung tu boleh jadi hitam tau. Kalau tengok secara fizikal pun maksudnya dia terbakar macam fuse wire. Jadi itu yang menyebabkan jantung tu jadi lemah, tak sekuat dulu. Contoh macam kita, katakan kaki sebelah dah cemeh lah, maksudnya dah terseliuh ataupun dah sakit ataupun tak boleh pakai. Faham? Dah jadi gangrene ataupun memang kadang-kadang kena potong pun. Cuma jantung tak boleh lah potong-potong kan. Berarti kita punya body kita dah tak sempurna. Faham? Bila tak sempurna, jadi contractionnya kalau dulu macam ni punya kuat, sekarang macam tu. Masih lagi gerak tapi jenuh. Sama ada dia terpaksa meningkatkan heart rate supaya dia boleh cover kelemahan dia. Heart rate tu apa? Degupan jantung kena laju. Sebab tu orang yang lemah jantungnya atau gagal jantungnya, dia selalunya kena sama ada tingkatkan dia punya heart rate atau tingkatkan dia punya tekanan tu. Jadi kena kerja keras. Sebab tu kadang-kadang kalau you pergi lepas pada you kena heart attack, kalau dah keluar daripada IJN keluar pada hospital yang jaga jantung you, kalaupun you dah kena heart attack, kalaupun kena CPR ataupun defibrillation kan, yang masa dulu tu sampai 3-4 hari you tak boleh bergerak langsung. Okey, no visitor dan sebagainya, ingat tak? Lepas tu duduk hospital sampai stable, you balik. Tapi jantung you masih lagi. Okey, sekarang saya bagi kat you apa jadi lepas bila jantung tu bengkak,
disebabkan saya kata apa dia bengkak, sebab dia terpaksa kerja kuat, dia dibengkak lah. Muscle dia tu jadi tebal, tak pasal-pasal. Seharusnya katakan muscle you, ketebalan otot you cuma 10 mm paling besar atau paling tebal. Kalau lebih daripada 10, naik 15 dah diiktiraf sebagai ada dia panggil cardiomyopathy ataupun hypertrophic cardiomyopathy. Hypertrophy itu maksudnya hyper, membesar, menebal, tapi tebal yang tak sihat. Nombor dua, perkataannya ialah myocarditis atau myocardiopathy. Maksudnya ada fungsi otot jantung kita tu dah tak berfungsi seperti biasa. Maksudnya dia berpenyakit lah, disebabkan dia tidak normal lagi. Setengah orang tu tebal, kalau tengok dalam you punya echo tu kan, dalam doktor specialist lah selalu tengok tu, dah tebal sangat. Okey, di sini tibanya kadang-kadang orang confuse dengan atlet pun kadang-kadang dia tebal juga, tapi kalau tebal lebih daripada 10 mm dah mula bermasalah, walaupun you atlet. So pastikan kalau atlet ni tidak bermasalah sakit dada walaupun dia fit, tetapi tiba-tiba dia pengsan kat padang bola, pengsan tengah cycling, pengsan tengah marathon. Kalau pengsan dalam swimming pool macam mana? Yang nak buat triathlon tu kan kena swimming, kena cycling, kena jogging sampai 4-5 jam nak jadi Ironman semua tu. Kalau dah macam tu, doktor kena rehatkan you terus. Kalau dah you baik sikit pun, doktor nak kena kecutkan balik daripada 15 ke 20 mm balik kepada kalau boleh 11 atau 10 mm sahaja ketebalan otot you. Faham? Balik pada orang biasa, yang bukan kita ni kan orang biasa, bukanlah nak lari gila-gila kan. Ini yang jadi masalah. Bila kita dah ada high blood pressure, ini salah satu gejala atau risiko, ataupun kita ada diabetes. Dengar elok apa saya kata tadi, high blood, diabetes atau smoking, hisap rokok. Hisaplah, sambung hisap rokok. Okey, selain daripada lung cancer ataupun cancer of the nose and the throat and the mouth. You pernah tengok tak orang kena cancer? Tu cerita cancer pula. Tapi kalau you ada family history pula, ada katakan 2 beradik, abang you seorang, bapak lagi, atuk seorang lagi kena, you kena hati-hati. Doktor kata dia orang meninggal disebabkan lemah jantung ataupun masalah jantung. Tolong berhati-hati. Okey, ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Obesity, kegemukan, ataupun you pernah kena heart attack. Jadi heart attack ni adalah salah satu daripada penyebab kenapa jantung kita kalau dah baik pun besok jadi lemah. Itu dipanggil lemah jantung ataupun gagal jantung untuk memelihara fungsi seperti sedia kala. Okey, ada apa lagi penyebab yang kita kena tahu? Satu ialah mungkin you ada masalah kolesterol tinggi dan menyebabkan dia orang panggil atherosclerosis. Selalu you dengar perkataan atherosclerosis kan, maksudnya pengumpalan kolesterol yang disebab asal-usulnya oleh sugar tinggi ataupun insulin tinggi. Selalu saya kata jangan salahkan kolesterol. Kolesterol tu step number 2. Bila insulin dan gula tinggi, dia dah mula bercambah dalam blood, dalam pembuluh darah, dalam lining tu, barulah datang kolesterol. Tolong joint venture, dia jadilah orang panggil roadblock. Faham? Alright, so lagi satu penyebab yang menyebabkan lemah jantung yang tidak ada kaitan dengan atherosclerosis adalah kadang-kadang disebabkan Tuhan jadikan injap kita tu tidak perfect, tidak sempurna. Pernah dengar orang ada jantung berlubang ataupun bila dah dewasa valve kita boleh bocor disebabkan kadang-kadang ada vegetation ataupun maksudnya ada infection. Dia boleh lekat-lekat kawasan valve. Tahu valve tak? Valve tu maksudnya injap kan, buka tutup antara ruang ventricle atas bawah dengan apa lagi situ atrium pun ada. Sebenarnya dia ada 4 injap, tapi selalunya orang sebut yang 2 itulah, antara ventricle sama ventricle dengan satu lagi atrium dengan atrium, sebelum dia naik pergi ke aorta dan sebagainya. Yang penting ialah injap bocor kena dibetulkan dulu oleh doktor. Ni kerja pakar. Lagi sekali, high blood pressure boleh menyebabkan rosak
otot-otot muscle di bahagian jantung kita, sebab dia nak kena lawan dengan tekanan yang amat tinggi, high blood pressure. Lepas tu ada masalah infection, myocarditis, terutama sekali otot, kan muscle ni ataupun jantung kita majoritinya diperbuat daripada otot. Jadi kalau otot tu ada infection pun problem. Tadi saya kata ada masalah genetik ataupun kadang-kadang masalah stres. Anda jangan permainkan perkataan stres, sebab ini memungkinkan dia juga menggagalkan jantung you kalau selalu sangat stres. Baik, apakah signal-signal yang you kena perhatikan? Kalaupun bukan masalah heart attack, masalah lemah jantung pun boleh bawa maut. Contoh, kalau you biarkan terus nafas you sesak, ini tak boleh. You kena jumpa pakar cepat-cepat. Okey. Dan terutama sekali you tak boleh tidur flat. Kalau tidur flat memang tercungap-cungap. You kena pakai 2 bantal ataupun boleh pakai kerusi malas tu, always nak kena prop up 45 darjah tu. Okey. Lepas tu you senang dapat sleep apnea. Tidur tak sampai 2 jam, nak masuk jam pertama pun kadang-kadang dah tercungap-cungap. Macam orang kadang-kadang campur dengan berdengkur sekali kan. Tapi selalunya you terbangun terkejut-kejut nak cari nafas. Macam orang kata nak tarik angin lagi sekali, sebab dah hilang langsung, tak ada lagi dah rasa macam boleh bernafas tu. So tu dipanggil apnea. Seterusnya, you kadang-kadang you letih sangat-sangat, tak seperti biasa lagi dah. Dulu saya kata apa, you lah memang famous dalam kampung you lah jadi hero. Tapi sekarang kalau suruh naik tangga tingkat kedua rumah pun tak mau. Tak pasal-pasal kan. Dan seterusnya, you senang batuk, dan kadang-kadang batuk ni sentiasa ada lendir pula, ada berkahak. Dan yang paling takut kadang-kadang ada kuning-kuning atau selalunya takutnya merah-merah lah, takut berdarah dan sebagainya. Ini semua ada kaitan dengan jantung punya, orang panggil backflow. Disebabkan dia tak boleh tolak keluar kan, jadi dia melawan arus. Maka kalau sebahagian daripada darah you tu ataupun dia tak boleh push out, dia masuk balik ke bahagian paru-paru, maka paru-paru tu jadi berair. Pernah dengar orang panggil paru-paru berair? Itu adalah disebabkan oleh jantung lemah ataupun dah gagal. Jadi kaki boleh bengkak disebabkan sebelah you punya atrium ni pula yang nak masuk daripada semua kan, vein you kan nak patah balik bawa darah yang deoxygenated, yang perlu dia nak masuk ke paru-paru, tapi sebelum dia nak masuk ke paru-paru dia dah tendang balik dah, tak boleh naik. Pasal apa? Tak larat, kan lemah. Bila tak larat lemah, dia patah balik lawan arus juga, dia tertinggal-tinggal di kaki, jadi enema. Kadang-kadang kat tangan, kadang-kadang sampai kat perut pun boleh, orang kata apa, macam berair juga. Disebabkan apa? Disebabkan oleh jantung dah tak kuat. Faham? Jadi you kalau kaki bengkak, kalau sesak nafas, kalau batuk, ada kahak, macam selalu kan ada berlendir lah, maksudnya ada air lah, you nak keluarkan kahak tu, sebab terlalu banyak dalam paru-paru you pun dah berair juga. Dan selalunya you punya jantung berdebar, you sentiasa berdebar je selalu. Kalau buka mata je rasa tak sedap je you punya degupan jantung. Kan saya kata you tak seharusnya rasa langsung. You dengar I punya lecture ni, you dengar jantung you tak berdebar atau bunyi tak, ataupun berdegup tak kan? Kalau you boleh rasa jantung you siap. Jadi apa kita nak buat? Yang penting malam ni ialah of course kalau you pergi doktor, pakar-pakar semua dia akan bagi cek yang betul melalui zaman moden. Sekarang ada ECG, ada stress test, ada echogram, ada angiogram, ada MRI. Saya rasa dia orang lebih pakar. Namun apabila dia lepas you balik dengan ubat dan sebagainya, kadang-kadang sampai bergenggam-genggam lah ubat kan, sebab daripada nak jaga you punya high blood lagi, kadang-kadang you ada diabetes lagi, tu lain ubat. Lepas tu ubat untuk jantung, untuk lawas kencing, untuk nak kurangkan edema you, bengkak semua tu. Itu yang saya kata segenggam ubat sehari. Dan saya kata kalau 2 genggam ubat pun kalau you tak jaga, ini you baca di mana pun, kalau orang tak pay attention, dia akan terlupa nak cerita tentang sebenarnya asal usul sebabnya tu.
Kalau you tak betulkan gaya hidup you, dan kalau you tak betulkan you punya electrolyte dahulu. Tahu tak berkenaan electrolyte? Electrolyte ni maksudnya body kita diperbuat 75% selalunya orang kata air. Tapi saya kata air tu bukan air kosong H2O saja, dia tak boleh, tak hidup you. Dia mesti majoritinya penuh dengan electrolyte, bermaksud vitamin, mineral, trace mineral, kan ada macam-macam lagi yang diperlukan. Contoh, kalau you tak jaga betul, jantung ni very sensitive kepada orang panggil balance tak balance. Contohnya, ada tak kalsium yang mencukupi? Dia kalau cukup baru betul, kalau lebih sangat pun berbahaya, sehingga kan dia boleh dapat masalah jantung lah. Kadang-kadang orang kata terlalu banyak boleh bawa maut pun. Kalsium jangan main, tetapi kena mencukupi. Dan kalau kita makan secara yang betul, dia dah kalsium tu dah cukup, tak payah nak tambah banyak-banyak. Saya ulang, kalau makan betul berarti diet yang betul. Sekejap lagi kita habiskan, ya. Jadi untuk masa kita kontrak, kalsium tu kena cukup. Jadi kalau you tak betulkan kalsium dulu, tak gunalah kita pergi buat stent ke, buat bypass ke, sebab tu dia datang balik. Sebab punca tak dibetulkan. Kan punca utama saya kata apa? Gula. Nombor 2, susu. Nombor 3 ialah yang bermata dan berkaki. Kalau you terlalu banyak makan protein-protein yang tebal-tebal tu, yang banyak injection tu, yang dipanggil xenoestrogen semua, kan ada antibiotik, hormon-hormon bagi besar binatang tu, semua tu siaplah. Jadi kita balik kepada kalsium kena cukup, magnesium kena cukup, ya. Maklum sajalah, you tahu tak, kalau you ada twitch tu kat bawah mata, yang kejit-kejit mata tu, ataupun kadang-kadang you rasa you punya muscle macam bergerak-bergerak tu, tu selalunya ada masalah kalsium yang tak cukup. Pernah dengar tak perkataan tetany tu? Tak apalah, nama tu tak ingat apa, tapi you heran kadang-kadang, kenapa mata air kejit ni ada orang nak datang melamar ke? Tak ada. Umur dah 63, 64, 70 macam saya ni, dah dekat 68 semua. Jangan duk fikir pelik-pelik. Ni masalahnya sebenarnya tak cukup vitamin, mineral. Contoh vitamin D3, K2 lagi tak cukup. Kan kajian kat Malaysia saja hampir berapa persen? 68% ke 70% daripada kita tak ada. Bukan tak ada, tak cukup vitamin D3. D3 selalunya dia kembar dengan K2, K1. Seterusnya ialah kalau you tak cukup B1, B2, B3, B6. Tengok tu. Bila kita buat study ataupun baca banyak-banyak artikel semua tu, ramai kita tidak peka kepada masalah-masalah ataupun makanan-makanan yang mencukupi ni semua. Of course, supaya you senang faham, jangan fikir panjang-panjang. Kalau spesifik, kalau saya kata cuma nak kena makan avocado atau nak makan brokoli saja, kan penat. So kalau you ikut D&D diet, kan dia kata rainbow fruits, rainbow color banyak-banyak. Jadi you dah dapat vitamin, ada mineral semua cantik, warna kuning, orange, hijau, putih, semua kan on rainbow color. Sama juga sayur nanti. Kalau you makan green saja pun dah cantik dah. Maksudnya yang rangup-rangup tu kan selalu saya kata cauliflower, brokoli, bayam, apa lagi, simple-simple, kangkung dan nuts and seeds, biji-biji rin. Ikut betul-betul, cukup air, cukup garamnya, cukup selerinya, makan balinya, semua ikut. Okey, lepas tu karbohidrat yang kompleks, yang banyak serat, memang insya-Allah puasa lagi, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, itulah sebenarnya jawapan sebenar sebelum kita cuma nak makan genggaman ubat-ubatan tu. Kalau saya kata jangan makan, tak boleh juga, sebab you tengah sakit, makan tu makan juga, tapi kita kena discuss dengan doktor. Bila you improve you punya heart rate, you punya cardiac output, you punya blood pressure pun improve, diabetes improve, insya-Allah. Dan kita tak boleh bagi ubat seterusnya kalau dah you improve. Nanti jadi hypo pula. Kalau diabetes tu tak boleh. Jadi kita kena turunkan. Cantik lah. Turunkan ubat, kurangkan dos, selang sehari ke. Makan lagi mencukupi sodium dan potasium, very important. Semua ada dalam makanan hijau-hijau tu. Jangan. Sebab tu tadi kalau you tengok baby tu, saya nak buat lecture tentang makan rumput tu kan. Memang saya tersentuh. Bukanlah saya suruh you semua makan rumput, tapi kenapa you tengok baby tu tadi, dia tak nampak macam tak sihat. You perasan tak?
memang sedih kita tengok cara dia dihidupkan macam tu atau keadaan hidup macam tu. Tapi kalau tengok muka dia dan cara dia makan, semangat dia tu, dan kalau you bandingkan dengan kita yang makan punya banyak dengan fast food, dengan all the ni lah, makanan junk food banyak kan kat supermarket semua ni, kita lebih sakit daripada dia sebenarnya. Macam mana tu? Nanti kita cerita. Tapi yang penting malam ni jaga baik, doktor akan bagi diuretik. Tahu diuretik tak? Yang lawas kencing semua tu. Jadi you kena balas balik sebab diuretik ni akan banyak mengeluarkan electrolyte daripada badan you. So you kena replace. Gantian tu perlulah ada apa saya kata tadi, kalsium, magnesium, apa lagi, vitamin D3, K2, B1, B2, B3, B6 wajib. Ni semua adalah vitamin dan mineral untuk jantung. Jantung pun perlukan yang special untuk dia. Orang yang ada angina kan, selalu sakit-sakit dada ni, selalunya kita bagi vitamin E lebih sikit pada biasa. So you kena tambah tocotrienol semua tu. Dan cukup dulu kalau saya minta you all jangan lupa kepada lagi sekali sugar kena dikurangkan. Dan kalau makanan-makanan yang ada iron seperti daun kari, simple saya kata apa, daun salam, pernah dengar daun moringa. You jangan nak risau tentang recommendation kita, tak perlu mahal-mahal. Okey, jadi saya dah habis cerita semua. So formula yang saya nak bagi kat you pada malam ni, kalau boleh ingat, dan mnemonicsnya saya dah cuba nak bagi senang orang faham. Perkataannya ialah desa. Boleh dengar desa tak? Dulu untuk makanan tu bukas, air, buah-buahan, karbohidrat yang kompleks dan sayur-sayuran dan biji-biji rin. Itu dipanggil abukas. Tapi malam ni untuk keseluruhan, kebanyakan penyakit selalunya saya ulang-ulang, dia bunyi macam desa. D stand for diet, D&D diet. E stand for simple exercise, simple walking. Lepas tu S, ada 4 S. Satu dipanggil sleep, nombor 2 dipanggil sun, maksudnya matahari. Sebab tu kalau tak ada matahari kena D3K2 tu. Lepas tu apa, stress, S juga. Dan last sekali ialah suplemen. Memang kita perlukan suplemen, bukan sebab apa, sebab tanah kita sekarang dah tandus. Ketandusan kepada mineral dan vitamin, terutama sekali zat-zat baja yang betul. Yang paling banyak cuma NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Jadi yang lain macam mana? Okey. Jadi alhamdulillah kalau you perlukan suplemen, selalunya kita bermula dengan omega 3, sachainchi oil, lepas tu haba gel, disebabkan dia ada habatus sauda. Zaman sekarang, zaman immunity yang nak ditingkatkan, tapi nak jaga balik jantung, memang ada kebaikan chamomile, vitamin C, zinc semua dalam tu. Dan ujung-ujung sekali, bagi mereka yang tak cukup budget, ambil Arextra cukup. Arextra kan titisan mineral dan trace mineral yang datang daripada gunung, yang saya pastikan supaya kalau tak cukup budget, ambil Arextra. 3 ni dah cukup. Baik, tuan-tuan sekalian, jantung anda adalah hidup anda ataupun nyawa kita. Tak boleh kita melawak, dan dia masih lagi nombor 1 killer di seluruh dunia termasuk Malaysia. Maka jaga-jagalah diri anda, dan saya sentiasa mendoakan semoga kita ada pilihan untuk makan benda-benda yang baik, dan kita doakan anak-anak yang terpaksa sampai makan rumput tu, semoga Tuhan memberi rahmat pada mereka. Untuk kita sebenarnya, kita kena banyak muhasabah diri, ambil iktibar tu supaya kita selalu bersyukur. Dan itulah yang saya kata, bila kita diberi nikmat macam ni, jangan kita dusta, jagalah diri elok. Baik. Okey, yang penting ialah hidup kita bahagia di dunia ni dan akhirat kita syurga. Boleh? Sebab kita pandai apa? Kita pandai let go and feel good all the time. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi.